berusaha Tuan Mukhtar bin Mansur, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, ke Majlis Pelancaran Program Dreams Come True Sekolah Kebangsaan Aman Jaya tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Mukhtar bin Mansur, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Yang berusaha Encik Tamizi bin Tajuddin, Pegawai SIP Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Fuad bin Haji Ahmad, Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Aman Jaya. Yang dihormati Encik Besari bin Mat Daud, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Aman Jaya. Itulah kata-kata semangat, ikrar janji yang penuh bermakna bagi menyuntik semangat membara kepada para peserta program Dreams Come True Sekolah Kebangsaan Aman Jaya tahun 2020. Majlis mempersilakan Saudara Anwar Husaini bin Muhammad Zakir untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Azizi bin Mat Saad selaku penyelaras program Dream Comes True untuk menceritakan serba ringkas perjalanan program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, yakni dari sudut fizikalnya, emosinya, mindanya dan spiritualnya. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan dalam majlis di hari yang bertuah ini kita sama-sama dapat berhimpun di dalam majlis perasmian program My Dream ataupun cita-citaku dengan slogan Dream Come True, iaitu semoga cita-cita itu menjadi impian. Dan inilah yang kami cuba terapkan pada anak-anak kami di SK Aman Jaya, walaupun sekolah ini mungkin baru dengan program transformasi yang dikenakan. Saya selaku penyelaras program cuba untuk mengambil sedikit masa pada pagi ini untuk memberikan sedikit taklimat ringkas dan laporan kronologi perjalanan program ini, yang mana kami telah bergerak melaksanakan program ini di sekolah ini bermula dari tahun 2019 tahun lepas. Guru besar beserta dengan guru penolong kanan telah merangkakan kertas kerja asas
tentang program yang pada mula disebut sebagai program Cita-Cita Anakku Sayang. Sebab kita nak berikan taklimat kepada ibu ayah, maka kita sebut program Cita-Cita Anakku Sayang. Okey, sebab kita nak program ni ada kolaborasi triangle. Okey, kolaborasi 3 pihak, iaitu dari sekolah, daripada anak-anak dan daripada ibu ayah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, kemudian saya diberikan sedikit taklimat oleh Tuan Guru Besar sebagai kemudian laras untuk menyusun program ini. Sebab program ini mungkin baru di sekolah kami. Di sekolah kita ni sekolah yang kecil, yang tak ada kaunselor yang secara rasmi, ada kaunselor secara berdaftar, dan kemudian saya mungkinlah setelah selesai graduate sarjana kaunseling psikologi, tuan bersama dengan pegawai tuan juga, iaitu Ustaz Muhammad Nasir pendidikan Islam. Jadi saya diberi amanah untuk menyusun program ini, dan saya cuba berbincang, dan kita telah laksanakan secara berperingkat-peringkat bermula pada tahun lepas, dan saya bertemu dengan anak-anak putera-puteri tahun 3 tahun lepas, bagi mereka ini tahun 3, 4 dan 5 untuk dipersiapkan pada tahun ini. Jadi kita pun saya pun menyusun satu mekanisme lah bagaimana nak benda-benda baru ni kita pun cuba untuk nak melaksanakan dengan hasrat, impian, cita-cita yang murni untuk nak menjana. Ini antara visi besar kita nak menjana kemenjadian murid dan juga untuk melanggar KTAJ di samping program-program akademik, program-program co-curriculum dan program-program keagamaan yang lain. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah selepas kita telah memanggil ibu ayah di sekitar bulan 9, memanggil ibu ayah, diberikan taklimat, diminta sokongan, support dari ibu ayah. Alhamdulillah majoriti ibu ayah menyokong, sebab kita nakkan support untuk kewangan. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak kita telah menggerakkan pada tahun ini memakai pakaian yang rasmi lah. Ini pakaian rasmi kami setiap hari Selasa, supaya kita nak bangkitkan motivasi, semangat pada anak-anak kita untuk mencapai kecemerlangan, insya-Allah. Di samping mereka ada battle badge, nanti mereka ada battle badge, ada yang pakai, ada yang tak pakai, mungkin ada yang tidak lah, bagiannya maklumlah, PKP lah, tempo lah, itulah anak-anak kita di sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini tahun 2020 kita mula melangkah, sehinggalah pada bulan ke Mac kita merancang untuk melaksanakan majlis perasmian dengan pegawai yang sebelum ini, tapi disebabkan berlakunya PKP, masalah kita postpone sehinggalah ke bulan ini. Walau bagaimanapun pada saya ini hikmah yang mungkin besar, sebab kita laksanakan pelancaran program My Dream ini di bulan Oktober yang merupakan bulan kaunseling dan bimbingan kebangsaan. Jadi mungkin bertepatan dengan majlis kita di bulan yang bermakna itu bersedia. Jadi alhamdulillah saya selaku penjelaras bersama dengan guru-guru yang penuh komitmen, dedikasi, para pentadbir yang penuh harapan untuk menjana kecemerlangan anak-anak. InsyaAllah kita akan cuba untuk menerapkan peringkat demi peringkat, dan saya cuba survey bahan-bahan apa yang ada untuk kita laksanakan pada anak-anak ini, meletakkan matlamat kendiri mereka agar mereka lebih cemerlang di masa hadapan, insya-Allah. Jadi saya harap masa itu saja dulu ucapan ringkas saya dalam majlis yang sangat bermakna pada pagi ini. Minta maaf tuan tak dapat sediakan slide dengan beberapa faktor. Walaupun insya-Allah nanti ini maklumat kita akan sampaikan, dan mohon sokongan dan mudah-mudahan ini, dan juga sokongan kerjasama yang sangat padu daripada PIBG yang diketuai oleh Menteri Basri untuk kita mendidik, menjana kecemerlangan, sahsia, potensi, personaliti anak-anak kita, insya-Allah, agar mereka berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Mari saya di akhir, sebelum Ustaz tangguhkan ucapan pada pagi ini, Ustaz nak ajak ulang balik. Dah lama dah kita tak laungkan slogan kecemerlangan SK Aman Jaya. SK Aman Jaya. SK Aman Jaya. SK Aman Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, seorang pemimpin hebat menjadi suluh dalam gelita, menjadi penawar dalam bisa, menjadi penenang dalam duka, menjadi penyejuk dalam derita, menjadi penyabar dalam muka. Justru majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Fuad bin Hadi Ahmad, Tuan Guru Besar, merangkap penasihat program Dreams Come True Sekolah Kebangsaan Aman Jaya tahun 2020 untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih penghadiri majlis pada pagi ini, berbunga-bunga yang berusaha Tuan Mokhtar bin Mansur DCK PK Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kemudayan, Encik Tan Binti bin Tajuddin, Pegawai SIP Plus Jabat Pendidikan Daerah Kemudayan, Unit Sumber Segi Pendidikan PPD KMY, Mati yang Ketua PIBG SPM Mandaya Ibu Sari Mat Daud, Naib yang Ketua PIBG Ibu Mustafa, barisan guru-guru SPM Mandaya yang sentiasa komited dan komitmen, serta murid-murid SPM Mandaya yang sentiasa dahaga kecurangan. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufik, hidayah dan inayahnya dapatlah berlangsung program yang kita rancang sekian lama pada hari ini. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah yang telah memberi jalan untuk kita melaksanakan program ini. Di sebalik tema Dream Come True, banyak kisah yang tersurat dan tersirat yang dapat dinukilkan sehingga terjemalah pada hari ini. InsyaAllah, mimpi, kita sebut mimpi, impian, cita-cita, jika ditanya pasti akan terdiam. Kerana apa? Mungkin kita ada cita-cita, mungkin ada yang tidak punya cita-cita, mungkin yang tak ada langsung cita-cita. Ini satu soalan yang mungkin yang ada jawapannya, ada yang tidak ada jawapannya. Satu ketika dulu, untuk perempuan yang kita harap hari ini para waris yang berada di rumah, di pejabat dan sebagainya, boleh mengikuti program kita secara live di FB dan juga di YouTube. Jadi inilah SPM Mandaya. Soalan yang ditimbulkan, bila habis sekolah nak kerja apa? Nak kerja apa? Semua orang akan bertanya. Tapi soalan itu sebenarnya ada tercatat di sana bagi kita. Ada setiap orang ada impian, ada dream, ada cita-cita. Jadi idea untuk mewujudkan program ini, idea untuk mewujudkan program yang mula kita namakan dengan program cita-cita anak kita sayang, yang kita telah kongsikan bersama Dr. Naim Abdul Halim, pensyarah Universiti Utara Malaysia, yang mana telah berlaku pertukaran idea dan sebagainya dengan para waris tahun 4, tahun 5, tahun 6, yang mana akhirnya para waris telah bersetuju kerana diharapkan program ini dapat beri satu impak kecemerlangan
meningkatkan saksiah, meningkatkan harga diri, insya-Allah. Jadi dari situ kita kita atur bersama-sama dengan middle leader team. Tahniah middle leader team sekolah SK Manjaya yang saya kira bermula dengan dari Ustaz Azizi, Puan Hamizah, guru bimbingan, Ustazah Normila, Ibu Sumati, Ibu Zamida, Ustazah Marina, Ibu Rokiah, Ustazah Snita. Ini antara guru yang terletak dalam middle leader team, insyaAllah penggerak sekolah. Dan kita harap inilah tugas-tugas ataupun amanah yang dilaksanakan mencapai kejayaan. Antara jalan kita nak cetuskan, move up, bangun semangat supaya menjadi manusia yang berguna di masa depan, insya-Allah. Jadi saya ada pantun sikit. Pergi ke sawah membawa bekal, sebelum berangkat dahulukan sarapan. Anak pandai banyak akal, lidah murid cerdas dan maju ke harapan. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan-angan, mesti ada cita-cita masa depan. Ke tengah laut mencari ikan, terik mentari sungguh menyengat. Semakin dekat dengan impian, belajarlah dengan penuh semangat. Si ikan telah si ikan yu, dimasak bersama si ikan puyuh. Bersama kita tingkatkan ilmu, insya-Allah Allah tunaikan dream come true. Jadi untuk akhirnya, sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada tuan ibu kita yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini majlis pelancaran. Dan kita mengharapkan beberapa impak positif daripada program jangka panjang yang kita laksanakan ini di bawah program TS25, yang mana kita telah aturkan melalui plan tindakan melalui OPPM. Jadi kita mengharapkan dengan adanya program ini, 100 kehadiran pelajar akan meningkat dan mungkin boleh sampai ke arah zero defect, zero content. Yang kedua, kita mengharapkan juga dengan adanya program ini, semangat untuk belajar lebih membara ke arah mencapai cita-cita. Yang ketiga, dengan adanya program ini kita juga mengharapkan saksiah pelajar semakin baik, semakin meningkat dan menunjukkan saksiah murni yang terbaik. Dan yang kaitan dengan akademik, kita mengharapkan 100 dengan adanya program ini, 100 MTM setiap mata pelajaran subjek dapat ditingkatkan ke tahap yang tertinggi, insya-Allah. Dan kita juga mengharapkan setiap murid yang Manjaya mempunyai cita-cita dan juga wawasan. Dan akhir sekali, saya nak jadikan SK Manjaya tuan sebagai sekolah impian para waris di sekitar ni dan juga komuniti, sekolah rebutan, insya-Allah. InsyaAllah kita harap lepas ni sekolah kita Manjaya sekolah rebutan para waris yang nakkan anak-anak mereka Jumatan, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan, terutamanya kepada tuan PBD yang buat, kepada Muhammad Mansur yang sudi dan melapangkan masa bersama-sama dengan kita, dan Bidi Tajuddin juga yang makin mai lagi tanda penuh bersama-sama kita. Terima kasih Cik Besari dan daripada wakil PBD yang sentiasa menyokong program kita, insya-Allah. Jadi kita doakanlah bersama-sama agar program yang kita rancang dan kita dilancarkan oleh Tuan Bidya pada pagi ini
berjalan dengan lancar dan memberi impak positif kepada sekolah, kepada PGD, kepada JPN dan negara, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Sidang Wakil Dewan sekalian, sirih junjung penuh bererti, indahnya adat tidak terperi. Tibalah saat masa dinanti, mendengar amanat ucapan perasmi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Mukhtar bin Mansur, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Dreams Come True Sekolah Kebangsaan Aman Jaya tahun 2020. Dengan penuh takzim, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la tu'assir. Terima kasih kepada puan pengacara majlis dan adik yang tugas sebagai pengacara majlis. Semoga sedang boleh diperkenalkan lagi di peringkat yang lebih tinggi. Ustaz Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Aman Jaya, Encik Lestari yang di-Ketua PIBG, rakan saya Cikgu Tamiji, IBPD, rakan-rakan IBPD, barisan penolong-penolong kanan, para waris yang sedang menonton secara live pada ketika ini, anak-anak pelajar dan juga anak-anak pelajar yang juga sedang menonton secara live di ruang satu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah yang telah menjemput saya dalam satu majlis yang sangat besar, satu penghormatan untuk diberikan kepada anak-anak kita yang akan menjadi penerus generasi dan juga pencetus tamadun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak semua, tajuk program kita ialah Dream Come True. Bila kata dream, satu impian, sama ada mimpi buruk atau mimpi ngeri atau mimpi baik. Jadi kita nak menganalisa mimpi kita itu sama ada menjadi mimpi yang baik ataupun menjadi mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang buruk ni nightmare. Tapi Allah telah memberi ilmu. Allah telah menurunkan pelbagai ilmu. Salah satunya adalah ilmu tafsir mimpi. Orang tua kita belajar. Dan hari ini bahan-bahan pembacaan tentang ilmu tafsir mimpi ini ada banyak di pasaran. Cuma sama ada kita membacanya atau kita menggunakannya ataupun kita mengamalkannya, ilmu-ilmu itu bergantung pada diri kita. Malah ada pelbagai pihak yang mengatakan ilmu-ilmu yang begini tak perlulah kita amalkan. Tapi kita kena ingat, Allah jadikan ilmu itu untuk kita pelajari, untuk kita mengetahuinya. Bagaimana kita nak menggunakannya, nak mengamalkannya, itu bergantunglah kepada taraf pemikiran. Saya nak turunkan sikit nada daripada nada yang agak tinggi kepada nada anak-anak kita dan juga kepada waris yang sedang menonton. Setiap diri kita ni ada angan-angan, ada impian dan ada cita-cita.
Tiga kata tadi mempunyai peringkat yang berbeza-beza, tetapi mempunyai matlamat yang sama. Kalau angan-angan mak jenis, dia nak jadi orang kaya, akhirnya jadi menantu raja, tapi akhirnya dia jatuh dari pokok kelapa. Angan-angan pun berkecai lah dengan jatuhnya dia. Tapi adakah mak jenis masih hidup? Timbul soalan-soalan. Impian. Kita sangat mempunyai harapan untuk mencapai impian. Impian sebagai manusia, karena Allah telah letakkan manusia di bumi ini sejak daripadanya turun Adam. Nabi Adam adalah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bila dikatakan sebagai khalifah di muka bumi, maka kita adalah pemerintah. Kita mempunyai kuasa, kita mempunyai segala-galanya, karena kita yang nak atur dunia. Jadi bagaimana nak dapat kuasa apa yang dikatakan tadi? Kenalah melalui impian. Dan impian ini perlu dicetuskan dalam tindakan dengan mendapat ilmu pengetahuan. Seberapa banyak ilmu pengetahuan yang Allah bagi di dunia ini, kita perlu cungkit. Cita-cita adalah satu matlamat akhir. Cita-cita satu matlamat akhir yang kita gariskan dan kita nak pastikan ia capai. Jadi bila kita berkata demikian, anak-anak mesti mempunyai yang pertama kita sebut sebagai basic consideration. Apa dia basic consideration? Keperluan asas. Untuk mencapai cita-cita, kita kena ada keperluan asas. Apa keperluan asas ini? Yang pertama, keperluan asas kita dari segi attitude. Sikap kita. Sikap ini perlu dijana, dipupuk mulai dari lahir, sejak dari rumah, dipupuk oleh ibu bapa. Dalam masa umur 6 tahun sebelum menjejak kaki ke sekolah, kita akan bersosialisasi dalam masyarakat kecil, iaitu masyarakat keluarga kita. Di dalam satu keluarga yang kecil yang ada ibu bapa dan anak-anak. Kemudian kita akan bersosialisasi dengan adik-beradik kita, datuk nenek, sepupu, saudara mara yang dekat, yang jauh. Ini adalah benda-benda yang perlu wujud dan perlu kita hadapi dan kita lalui proses sosialisasi ini. Dan akhirnya kita mula membesar, kita akan bersosialisasi dengan rakan-rakan yang sebaya dengan kita dalam masyarakat kita. Kemudian barulah kita dibawa ke institusi pendidikan, masuk ke tadika, masuk ke sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah, dan seterusnya. Di sekolah kita dipupuk oleh guru-guru dari aspek kemahiran dan juga pengetahuan. Diberi ilmu dalam jurusan-jurusan yang tertentu, yang digabung dalingkan ilmu-ilmu ini merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan kemahiran. Sama ada kemahiran itu yang dipelajari atau kemahiran yang dipupuk dari asal semula jadi. Dan perkara inilah yang hari ini kita buat ujian yang dikatakan sebagai ujian
psikometrik yang anak-anak telah pun melaluinya dan diuji oleh guru-guru, khususnya daripada Ustaz Azizi sebagai peneraju bimbingan dan kaunseling di sekolah ini. Dan juga siapa lagi? Cikgu Nur Hafizah. Ini orang yang mencetus supaya melihat kembali selepas kamu melalui 9 tahun kehidupan, kamu diuji pada tahun keempat untuk melihat adakah kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi itu dapat digunakan ataupun dapat dihalalkan dengan cara yang betul. Dalam ujian ada 9 konstruk yang diuji, yang meliputi semua bahagian, sama ada dari segi pengetahuan dan juga kemahiran, termasuklah dari segi sikap. Jadi tiga perkara ini penting kepada kita sebagai keperluan asas kita, iaitu kata tadi saya sebut tadi sebagai basic consideration kita. Itulah perkara penting yang perlu wujud dalam diri kita sebelum kita meletakkan cita-cita kita. Yang tu kita kena tahu dulu. Jadi sebagai ibu bapa yang ada di rumah, selama tempoh 6 tahun anak-anak bersama dengan kita dapat kenal pasti potensi, bakat, kecenderungan anak-anak kita itu dari awal lagi. Kalau anak yang berumur 1 tahun, ada yang boleh bercakap awal, ada yang lambat bercakap. Di situ adanya pengukurannya dari tingkat awal yang kita boleh kenal pastilah. Ada anak-anak yang umur 2-3 tahun yang suka duduk bersendiri, dan ada yang suka menconteng dinding di rumah. Itu pun juga bakat-bakat yang kecenderungan yang perlu kita sebagai ibu bapa kenal pasti daripada awal. Dan benda ini perlu kita rekod. Mungkin kita tidak ada rekod secara bertulis, tapi kita rekod dalam pemikiran kita tentang tingkah laku anak kita ini. Dan kita dapat kenal anak-anak kita ini kemana corak kecenderungan mereka. Nah, di sinilah apabila masuk ke sekolah, sekolah akan mengajarkan ujian. Ujian yang saya sebut tadi sebagai psikometrik. Ujiannya adalah ujian untuk nak melihat attitude anak-anak kita secara khusus daripada 9 konstruk yang disediakan. Di mana kemahiran mereka, di mana kelemahan mereka. Apa tujuan ujian ini? Selain daripada ujian ini untuk memberi kesan ataupun memberi kesedaran kepada ibu bapa memahami potensi anak masing-masing, dia juga perlu kepada guru-guru untuk menentukan gaya pembelajaran yang perlu dilaksanakan di dalam kelas. Kenapa kita lihat anak-anak murid kita tidak fokus semasa kita mengajar? Kenapa mereka boleh lena masa kita mengajar? Nah, di situlah kita kena kaji apa gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Jadi nak tengok di mana? Maka kita melihatlah daripada ujian psikometrik tadi. Apa dia? Okey, saya nak baca sedikit rumusan daripada ujian psikometrik sekolah ini bagi pelajar tahun 6 excellent dan juga tahun 6 mumtaz. Okey, secara keseluruhan dari segi verbal linguistik
dengan pemahaman bahasa. Boleh bercakap bahasa. Tak kira bahasa apa. Bukan bahasa Melayu sahaja. Bahasa Inggeris, bahasa apa-apa saja bahasa. Maknanya kecenderungan untuk menguasai bahasa itu tinggi di sekolah ini. 37 daripada 49 orang berada pada tahap tinggi. Jadi maknanya kamu tidak ada masalah untuk menguasai bahasa. Itu adalah kecenderungan semula jadi yang ada dalam diri kamu. Tapi bagaimana nak memastikan korelasi ataupun hubungan ini bertepatan dengan pencapaian kamu dalam peperiksaan? Maka perlu adanya kebolehan yang diperoleh. Maknanya kena ada sistem pembelajaran yang sesuai. Kena ada cara belajar yang betul untuk memastikan apa yang ditunjukkan oleh semula jadi ini, kebolehan semula jadi ini boleh sama ataupun pencapaian kamu dari kebolehan yang diperoleh itu adalah sama tinggi ataupun sama naiknya dengan kebolehan semula jadi yang ada. Jadi saya tak risau waris-waris pada ibu bapa yang ada. Dari segi ini, anak-anak di kawasan ini mempunyai tahap verbal linguistik yang tinggi. Jadi bagaimana kita nak mengusahakannya? Bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita dari segi penguasaan bahasa ini dapat ditingkatkan dengan sebaik mungkin. Salah satu di sekolah kita mengadakan program nilam, program membaca. Kita war-warkan, kita jalankan dalam bentuk pertandingan. Kita pastikan anak-anak kita membaca sebanyak mana yang mungkin dalam pelbagai bentuk bahasa, dalam pelbagai bentuk ilmu yang ada. Dan pusat sumber sekolah itulah tempat yang paling utama perlu kita jadikan tempat untuk kita berlepak. Saya gunakan perkataan lepak. Lepak di perpustakaan adalah lepak yang positif. Kerana kita akan sentiasa berpegang dengan buku, kita sentiasa untuk melihat ilmu. Itu yang pertama. Dari segi verbal linguistik. Yang kedua, dari segi logik matematik. Daripada 49 mempunyai tahap tinggi dalam logik matematik. So, pelajar-pelajar ini adalah aset untuk aliran sains pada masa akan datang. Pelajar dari SK Aman Jaya mesti masuk dalam aliran sains pada masa akan datang. Kerana 41 dan 49 logik matematiknya yang tinggi. Tidak ada yang rendah. 8 orang lagi berada pada tahap sederhana. Jadi bagaimana nak pupuk anak-anak yang mempunyai pemikiran logik matematik ini supaya sesuai dengan pencapaiannya. Di mana kita tahu di sekolah kita, pelajar kita dari segi matematik, perkara-perkara sains ini, mereka mempunyai kecenderungan yang tinggi. So, bagaimana kita nak relatekan dia supaya mereka ini faham dan pembelajaran mereka dalam sains matematik itu dapat ditingkatkan. Ini peranan cikgu-cikgu di sekolah dan juga peranan ibu bapa. Bila disedarkan tentang perkara ini, potensi ini, kita kena tahu bahawa anak-anak kita begini. Begitu juga dengan anak-anak kita di sini yang mempunyai kecenderungan tentang perkara-perkara semula jadi, naturalis. 43 orang
data tingkat tahun 6 saja. Tak ada tahun 5, tahun 4. Saya cerita tahun 6. Saya, tuan-tuan dan perempuan, para waris tahu anak tuan-tuan dan perempuan ke mana mereka sepatutnya. Orang yang suka tentang alam semula jadi, dia tengok pokok, dia tengok ini dan sebagainya. Mana orang-orang ini dia suka dengan benda-benda yang berkaitan apa yang ada di sekeliling dia. Apa jurusan dia selepas ini? Orang-orang ini layak untuk berada di dalam bidang pertanian, layak untuk melihat tentang alam sekitar dan sebagainya. Ini kecenderungan dia. Yang inilah yang kita kena pupuk. Kita kena keluarkan maklumat untuk semua orang faham kenapa angka-angka ini menjurus kepada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Semua di sini saya nampak agak kurang dari segi kecerdasan muzik. Kita tak ramai pun, jadi penyanyi kurang sikit. Ada 4 orang kan? Ada 4 orang je. Yang itu rasa 4 orang yang boleh jadi penyanyi sekolah pun. Yang lain semua sederhana dan lemah dalam bidang muzik. Muzik ini adalah satu, kecerdasan muzik ini adalah satu yang sangat pelbagai sebenarnya. Kerana kemahiran seorang yang pemain muzik ni, dia merangkumi semua anggota tubuh badan. Dari segi pemikiran, dari segi penggunaan fizikal, sampailah kepada denyutan jantung, nadi dan sebagainya. Semua ada kaitan dengan kecerdasan muzik. Kita ambil seorang penyanyi. Seorang penyanyi. Ini cerita penyanyi. Penyanyi, dia mesti hafal seni kata. Dan dia kena menjiwai apa ada dalam seni kata sebelum dia membuat persembahan. Yang dapat nombor 1 tu yang itulah ciri-ciri dah. Kalau kita tengok penyanyi yang hebat, cara dia menyampaikan lagu dengan seni kata itu bertepatan. Jiwa itu dikeluarkan dalam bentuk nyanyian. Tapi apa kelahiran dia? Dia kena hafal, dia kena jiwakan benda itu. Itu yang saya katakan tadi. Dia daripada pemikiran dia sampailah ke seluruh badan dia, kena ada dalam muzik. Barulah dia mencapai seorang penyanyi yang hebat. Begitu juga dengan pemain muzik. Pemain muzik, ada orang dilahirkan boleh pemain muzik, ada orang yang dilahirkan tak boleh bermain muzik, tapi dia minat dalam muzik. Maka itu yang dikatakan tadi, kebolehan yang boleh dipenuhi, dicari. Orang main muzik pun sama juga. Dia perlu memahami nada, dia perlu memahami intonasi dan sebagainya tentang muzik tersebut. Macam-macam kod ada, kan? Ini kita tahu alat muzik yang pelbagai, nada yang berbeza, ritm yang berbeza, semua tu kena dipahami. Itu adalah ilmu yang boleh dipelajari. Jadi kecenderungan inilah yang perlu ada. Jadi kita nak supaya anak-anak kita ni, apabila kita buat satu ujian-ujian begini, mereka akan bergerak meningkat dengan pantas, ataupun semua yang apa yang dibuat ini dapat dicapai, orang kata, pada tahap yang tinggi. Kerana kita nak menghasilkan satu kelompok manusia yang akan datang, ialah manusia yang menjadi peneroka. Kita nak anak-anak yang ada hari ini ni, dia bukan mewarisi kita, bukan mewarisi pekerjaan kita, tetapi dia mesti mencipta sesuatu yang lebih daripada apa yang kita dapat hari ini. Itu adalah sebahagian sedikit sebanyak daripada data ujian psikometrik bagi sekolah ini. Dan saya ingin menyarankan kepada sekolah, memandangkan tajuk kita ni adalah Dream Come True. Jadi perlulah juga inventory minat kerjaya perlu dibuat kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah. Bukan tunggu di sekolah menengah saja. Sekurang-kurang anak-anak kita sudah tahu bidang kerjaya yang sesuai dengan diri mereka, mengikut personality, mengikut kecenderungan yang ada dalam diri mereka. Ini penting.
dalam kalau dulu kad 001 dulu yang warna biru, zaman saya lah, dari cikgu ngaji dulu, kami tulis pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Tapi tulis dari segi apa? Atas minat. Hari tu nampak, hari-hari nampak cikgu. Oh, kerja cikgu, satu. Lepas tu tengok, truk askar lalu depan rumah lah. Nampak, best tu askar. Bodoh. Itu kan? Jadi, berdasarkan minat yang kita tengok pada waktu itu. Padahal kita tidak pun melihat pada potensi diri kita. Jadi hari ini, dah ada sistem yang baik, sistem yang orang kata sistematik untuk diri kita. Kita guna benda tu. Kita kaji diri kita, kita guna inventory minat kejayaan ustaz lah. Boleh buat. Jangan tunggu sekolah menengah. Inventory minat kejayaan ni dia buat, kalau ikut arahan dia buat tu. Dia kata apa? 4 tu. Kata 4 buat. Lambat. Cita-cita ni kena tanam dari dalam perut. Dalam perut tu. Dalam perut mak ni kena tanam lah. Mak nampak doa anak aku nanti besar jadi jurutera. Tu dalam perut tu. Bila keluar tu mak pak kena atung lah. Macam mana anak nak jadi jurutera? Itu yang saya kata tadi, kena ada keperluan asas. Jadi adik-adik yang anak-anak yang ada ni, kalau nak jadi seperti gambar yang ada ni, itu orang ni apa? Ustazah kot? Ustazah? Nombor 2 tu apa? Cikgu tu apa? Nombor 3 apa? Tok Kali? Tukang masak? Lepas tu pilot? Doktor? Tu boleh apa? Businessman? Operan? Eksekutif? Engineer? Tu bomba? Askar? Ujung apa? Polis? Okey. Semua kerja makan gaji. Semua gambar tu kerja makan gaji. Akan datang kita bukan kerja makan gaji. Kita kena wujudkan kerja. IR 4.0 nak habis. Nak masuk IR 5.0. Dalam IR 4.0 ni kita kena mencipta kerjaya. So dalam 5.0 dah pasti confirm kena buat kerja sendiri. Kerja yang kita perlu wujudkan, jadikan sebagai satu kerjaya. Hari ini dah ada dah. Dulu mana ada? Apa tu? Panda. Food panda. Ada? Yang ada dulu bawa barang Postman. Postman ya? Yang naik basikal hantar barang semua. Dulu. Mana ada orang apa order makan-makan macam mana? Food panda lah, apa datang lah. Grab. Bawa taksi. Dulu taksi lah ada Grab. Kan? Semua tu adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang baru wujud sesuai dengan zaman ini. Dan zaman akan datang akan lebih lagi. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan wujud. Tapi sekarang kita tak nampak lagi. Sebab tak terlintas dalam otak kita pun. Tapi bila sampai zaman itu, otomatik benda itu akan berlaku. Dan kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan ini, mungkin masa tu mungkin ada yang ada lagi, mungkin yang dah tak ada. Contoh cikgu. Cikgu akan kekalkan sampai kiamat. Pekerjaan guru ni akan kekal sampai kiamat lah. Tidak. Apabila proses untuk maklumat anak-anak semua dan tuan-tuan di negara barat, sekarang sudah pun ada sistem dipanggil homeschooling. Sekolah di rumah. Ni belajar dengan benda-benda ni. Direct terus. Tak perlu datang sekolah. Belajar dari rumah. Itu sudah berlaku di barat. Sebab sistem mereka berbeza. Tak sama dengan kita. Kita sekolah federation, sekolah yang daripada persekutuan. Tapi mereka kebanyakan adalah sekolah komuniti. Sekolah komuniti ni sekolah yang dibiayai oleh orang kata penduduk kawasan itu.
Kalau tak bayar duit, habis sekolah tutup. Macam sekolah swasta yang ada sebahagiannya daripada tempat kita. Tapi kita di Malaysia ni, kita sistem pendidikan datang secara berpusat. Kita nak anak-anak kita berada di dalam alam sekolah. Ini satu cabaran yang akan datang. Jadi orang macam saya pun kena pecah juga masa depan. Akan datang ada lagi ke tidak pekerjaan guru. Itu kena fikirkan. Begitu juga dengan doktor. Adakah doktor akan kekal sampai bila-bila? Di tengah COVID ni, doktor pun dah penat lah. Hari ni saya berapa ramai dah. Sekarang di Malaysia dah berapa belas ribu dah. Akan datang jumlah pesakit COVID akan sama jumlah dengan jumlah doktor di Malaysia. Tak lama lah. Dalam beberapa hari akan datang lah. Itu akan berlaku. Kalau dah sampai situ, macam mana kita nak buat? Pesakit makin banyak, doktor semakin kurang. Sebab doktor pun jadi pesakit. Ini kena fikirkan. Jadi makna perlu kepada pengetahuan yang lebih. Sebab itulah ilmu ini perlu diteroka, tak kira dalam bentuk apa sekalipun. Jadi sebagai cita-cita, nak pastikan ia menjadi kenyataan. Ni, dengar anak-anak semua, tulis. Aku nak bagi. Tak tulis. Pasang belah otak. Okay? Sebelum nak tulis cita-cita nak jadi apa, baca dulu analisis psikometrik diri masing-masing. Okay? Ada anak nama lain ni. Ada saya sebut seorang. Saya ambil nama siapa ni? Siapa? Muhammad Adib. Muhammad Adib Ryan. Okey. Okey. Muhammad Adib Ryan. Okey, saya nak baca dia punya apa yang dia hebat, apa yang dia tak hebat. Okey. Muhammad Adib Ryan, tinggi, semua tinggi. Semua tinggi. So dia adalah excellent. Mumtaz. Sembilan konstrak semua pada tahap tinggi. Jadi dia nak kerja apa saja dia boleh buat. Dia tak perlu fikir masalah. Kan potensi diri dia, pada diri dia boleh buat apa saja. Dia nak kerja apa, semua dia boleh buat. Tetapi kita tengok pula apabila dia buat ujian inventory minat kerjaya. Di situlah baru kita tahu apa kerjaya dia yang sebenar. Kalau cikgu ustaz dah, lepas ni buat dah, tak lupa dah. IMK. Inventory minat kerjaya. Jadi semua orang mesti buat supaya tahu. Jadi sebelum kamu masuk sekolah menengah, kamu dah tahu dah cita-cita kamu nak jadi apa berdasarkan inventory minat kerjaya. Buat benda ni. Elok buat dari sekolah rendah ni. Walaupun orang kata sekolah rendah ni pemikiran ataupun orang keputusan yang dibuat itu tidak, orang kata tidak tetap. Ada anak kita ni sekejap dia nak jadi ini, sekejap nak jadi ini. Tetapi buat ujian itu akan memberi satu inspirasi. Bagaimana hala tuju, minat ataupun cita-cita itu dapat ditetapkan. Sebab benda ni nak ditulis. Bila masuk ke sekolah menengah nanti nak bawa maklumat ini. Dan apa cita-cita kamu? Siapa ada cita-cita di sini? Tak ada? Okey, turun tangan. Saya nak tanya adik. Nak kerja apa? Nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Dia nak jadi cikgu. Okey. Nak jadi cikgu.
langkah pertama nak jadi cikgu kena tengok apa syarat nak jadi cikgu. Tulis syarat. Untuk kemasukan sebagai seorang guru mesti lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 7A. Termasuk bahasa Melayu, sejarah, matematik, bahasa Inggeris. 7A. Cikgu yang sekarang ni bukan jalan-jalan budak. Yang lain cikgu baru-baru ni semua excellent dari dalam SPM. Jadi bila nak jadi cikgu, itu syarat utama. Jadi nak capai kepada 7A dalam SPM, maknanya di sekolah rendah ini kena duduk di tempat yang cemerlang. Bila masuk ke sekolah menengah melalui pentafsiran PT3, semuanya pada tahap 6. Apa dia? PT. Tahap penguasaan. Kamu buat sekarang dalam PBD, pentafsiran bilik darjah. Mana di sekolah rendah ni semua 6. Apa maksud 6? Cara ringkas, tahu, faham, menguasai, boleh ajar kawan, boleh jadi teladan yang misali. Tahap 6. Tahap tu. Dia nak jadi cikgu, syarat utama setakat ini 6 tahun akan datang, saya tak tahu lah jadi mana syarat. Setakat tahun 2020, 2025 nanti, 2026 nanti, syarat kemasukan sebagai guru tu tak tahulah. Masih kekal 7A ke? Ataupun ambil subjek 10A? Kemungkinan. Sebab proses itu akan sentiasa berubah. Jadi maknanya apa? Kena jadi pelajar yang mumtaz. Tak kira lah di mana pun, kena jadi pelajar yang mumtaz. Okey, saya ambil seorang ni. Ada tak nama daripada ini? Dari kelas mumtaz ada? Mana dia? Muhammad Akhyar Samsul Bahari. Kamu nak jadi apa? Ustaz. Ustaz cikgu sama. Hari-hari dia ustaz nak jadi ustaz. Okey. Apa syarat nak jadi ustaz? Syarat umum jadi cikgu. Syarat umum. Syarat khususnya, kalau dulu kena ada 4 senawi. Kalau dulu lah ni kena ada tak. Kena melalui proses belajar di dalam sijil tinggi agama. Tak. Ni kalau orang besar ni, orang besar dari sekolah aliran biasa macam ni. Kalau dari sekolah agama tu masuk, lepas ni masuk di sekolah agama, akan tambah lagi dalam komponen dini. Belajar dalam pelajaran dini. Ada 5 subjek dalam mata pelajaran dini. Daripada yang ada ni, subjek yang ada tambah lagi 5. Orang ambil 9 subjek, 10 subjek, kita ambil 11, 12 subjek. Itu beza dia. Kalau tak mau duduk dalam itu, pergi ke sekolah-sekolah yang berbentuk macam pondok, yang diiktirafkan, akhirnya pergi belajar di mana-mana, pusat pengajian tinggi di Mesir, Jordan, di Indonesia, di mana-mana saja, ataupun di dalam Malaysia pun, akhirnya boleh juga untuk jadi ustaz. Jadi kena mempelajari ilmu agama dalam semua bidang. Kena jadi ustaz. Bukan setakat pendidikan Islam, tak cukup. Kena cari usuluddin, kena belajar muraqah, kena belajar
apa lagi, macam-macam lah. Saya pun tak nak sebut banyak sangat. Kalau ikut ilmu dia, ada 13 ilmu dalam bidang pengajian agama yang perlu dikuasai. Lughah al-Arabiyah, bahasa Arab, syariah, munakahat, apa semua macam ni. Semua kita tahu. Okey. Kita tengok pula calon perempuan. Saidatul Amira. Tak main? Oh, duduk dalam tu. Patricia. Tak ada juga. Hai? Nur Nabila Syafiqah. Hai? Oh, dia jadi lima. Tak apa, tak apa. Dia jadi lima pun tak apa. Okey, Nur Nabila Safia Samzuri. Okey, saya nak tengok dia punya kecenderungan dia. Okey, Nur Nabila. Oh, bagus. Semua tinggi. Nak jadi apa? Doktor. Okey. Nak jadi doktor, syarat utama mesti masuk aliran sains tulen. Peringkat awal. Okey, tahun ni tidak ada UPSR. Jadi dalam mata pelajaran sains mesti TP6. Dalam mata pelajaran sains mesti TP6. Kalau sekarang ni setakat bulan 10 ni masih dah baru TP5, pergi cari cikgu sains. Saya nak TP6. Macam mana saya nak buat bagi jadi TP6? Di bahagian mana? Belajar sampai dapat TP6. Masuk tingkatan 1 hingga 3, PT3 dalam mata pelajaran sains, matematik, mesti juga pada tahap TP6. Tingkatan 4, tingkatan 5 mesti masuk aliran sains tulen. Jadi sebelum nak masuk aliran sains tulen pada PT3 lah. Pentaksiran tingkatan 3 isi semua subjek pada TP6. Baru layak masuk dalam aliran sains. Bila ditawarkan dalam aliran sains, sama ada kamu boleh pilih lokasi. Kamu pilihlah lokasi mana yang kamu rasa berkenan. Kalau yang dekat-dekat ni pun ada. Kalau yang jauh-jauh pun ada. Sekolah bersama penuh, mata rendah saya marah. Kalau sekolah-sekolah kita ni di dalam negara kita ada di Ibrahim, ada di Saint Muhammad Jiwa, kan? Jadi ada banyak tempat. Itu lokasi pilih sendiri. Ikutlah kehendak kita. Tapi yang pasti pada diri kita sebagai pelajar, kita kena menguasai benda ini. Bila nak jadi doktor, mata pelajaran yang utama ialah biologi dan kimia. Mesti berada pada tahap sebelah. Selain matematik tambahan. Kenapa doktor perlu matematik? Doktor perlu matematik kerana nak mengira kalibrasi ubat. Kenapa doktor perlu dalam bahasa? Kerana bahasa mencena pemikiran untuk mengingat. Doktor tak boleh tengok buku. Sekali pesakit mai tengok pesakit apa, tengok rujuk. Tak boleh. Kena apa? Orang mai tanya, doktor saya sakit perut, dibagi ubat sakit kepala. Tak kena. Jadi kena tahu. Jadi 1000 macam ubat yang ada dalam dunia ni tentang penyakit, kena ada dalam kepala otak doktor. Sebab itulah ramai doktor bila sampai satu tahap
mereka pergi belajar untuk jadi pakar. Sebab apa? Satu memanglah naik gaji, naik grade dan sebagainya. Yang sebenarnya mengurangkan pemikiran mereka untuk mengingat ubat yang banyak. Bila lebih pakar, dia kata pakar tulang. Dia hanya ingat tentang ubat tulang saja. Itu tujuannya. Beban. Itu tak kata doktor yang duduk kena buat kerja sepanjang masa. Macam ini, kan? Bila COVID ni, sampai hari ini ubat tak ada lagi. Tapi doktor sedang menggunakan bagai ilmu untuk nak mencari. Ahli-ahli farmasi pun buat kajian. Apa ubat yang paling sesuai nak digunakan mengatasi masalah COVID. Sampai hari ini belum ada penemuan lagi. Bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Yang ada baru ni hanya baru cerita tentang kaedah. Yang kita tengok dalam paper ni, anak Malaysia baru jadi kaedah bagaimana nak mengesan COVID yang menggunakan air liur, tidak menggunakan darah. Itu bukan kita ubat lagi, sebab dia tak jumpa lagi. Itu kajian yang ada ni. Jadi kena banyak benda-benda ni. Jadi bila nak jadi doktor, banyak perkara yang kena puasai. Yang pasti, peringkat awal kena pastikan diri, meletakkan diri untuk berada dalam aliran sains tulis. Kalau tidak, impian kita itu tak akan jadi kenyataan. Jadi kena tahu, bila kita letak diri kita sebagai apa kita nak jadi, kita kena patah balik. Apa keperluannya? Saya cakap awal tadi, apa keperluan asal dia sebelum nak pergi situ? Dan syarat-syarat dia, apa syarat-syaratnya sebelum kita nak dapat benda itu? Di peringkat kita ni, apa kita kena buat? Itu yang penting. Okey, panjang lebar lah ni. Jadi saya ingat setakat itu dulu pertemuan kita yang pertama. Inilah kali pertama saya sampai ke sekolah SK Aman Jaya. Yang saya rancang sebenarnya pada minggu zon melur, zon apa, zon tu kena tu. Minggu yang pertama tu. Ikut jadual saya waktu tu. Tapi dah kena quarantine, saya pun tak berani main. Padahal boleh lalu ni kan. Tapi dah orang kata jangan main. Saya kan. Jadi saya tangguh sampailah Ustaz Fuad main jumpa untuk program ni. Saya cari ruang untuk boleh main buat. Okey, jadi dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan program Dream Come True bagi Sekolah Kebangsaan Ahmad Jaya bagi tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bidang perniagaan dengan cara berniaga secara kecil-kecilan. Sebagai contohnya, sekarang saya sudah ada usaha dunia sekali jalan dan cepat bawang secara perpesanan. Saya juga bercakap untuk usaha kedai di Shopee. Nama saya Yareno akan berada di Bermuda. Ibu saya bernama Saina Binti Yahya. Nama panggilan adik saya Yara Wawa. Sekarang saya berumur 3 tahun, berada di 5 tahun di masa. Sekolah kebesaran anak saya sudah bermuda. Cita-cita saya semua berkita hewan. Antara ialah pertama biologis, kedua penguat akuarium, ketiga pengawal pendidikan, keempat fotografer hewan dan kelima hewan. Ini kerana sejak kecil lagi saya suka bermain, tidak takut dan minat melarat seperti iguana, hamster, singa dan kuah-kuah. Minat saya terhadap hewan terlalu mendalam sehingga apabila ditanya kepada saya berkaitan cita-cita di masa hadapan, saya tidak pernah berubah cita saya sejak dari awal sehingga sekarang, iaitu menjadi penjaga dan memelihara hewan. Iguana saya, nama iguana saya Sunil. Dia suka makan sayur dan buah-buahan seperti apel, labu dan roti. Hak yang lain sedikit lega, kuah-kuah, susu Belanda. Seperti hak yang susu Belanda suka makan juga. Daun kari dengan buah-buahan. Yang kuah-kuah memakan seperti ulat, makan kecil seperti sisa makanan. Hayang sedikit itu kemudahan seperti ulat dan roti. Warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ilham Mufid bin Muhammad Adam, and I aim to be an animator. My inspiration for this film is for my passion for art and my related dad. For all to see, here is my animation I made during the PKP.
Dengan berakhirnya choir itu tadi, maka selesailah sudah majlis pelancaran program Dreams Come True Sekolah Kebangsaan Aman Jaya tahun 2020. Kami bagi pihak Sekolah Kebangsaan Aman Jaya merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan PPD, Tuan Udarian dan juga kepada semua pihak. Dari mana asalnya susah diusul, mulai bunyinya menambah hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Bintang barat terbitnya petang, bintang timur terbitnya pagi. Jika tidak melarat panjang, tersisa umur bertemu lagi insyaAllah. Gemilang diri pribadi dengan ikrar janji, kata di